Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 11, pengenalan set. Dan kita akan lihat satu standard kandungan, iaitu 11.2, gambar rajah Venn, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset. Seterusnya, satu standard pembelajaran, iaitu mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set. Apakah yang dimaksudkan dengan subset? Contohnya, kita diberi dua set, iaitu set A dan set B yang berada dalam set semesta, dan set semestanya ialah integer dan X mesti lebih besar daripada 1, kurang atau sama dengan 20. Set A pula ialah gandaan bagi 2 dan set B ialah gandaan bagi 4. Yang pertama sekali, apabila diberi set tersebut dalam bentuk ayat, kita perlu senaraikan dahulu unsur bagi set yang diberi. Jadi kita senaraikan unsur bagi set A. Set A ialah gandaan bagi 2, maksudnya sifar 2. Bermula dengan 2 sehinggalah 20. Kita senaraikan semua set unsur bagi set A dan unsur bagi set B. Set B ialah gandaan bagi 4. Jadi sifar 4 yang berada di antara set semesta yang diberi. Jadi kita ada set A dan set B. Kita boleh bandingkan hubungan di antara set A dan set B. Dan kita dapati bahawa setiap unsur dalam set B ialah unsur bagi set A. Unsur bagi set B kita ada 4, 8, 12, 16 dan 20. Dan semua set unsur dalam set B ada dalam set A. Jadi di sini kita sebut sebagai set B disebut sebagai subset bagi set A. Dan ditulis sebagai B ialah subset bagi A. Kerana semua unsur dalam set B ada dalam set A. Dan simbol subset bermaksud ialah subset bagi. Manakala simbol bukan subset bermaksud bukan subset bagi. Jadi ini ialah simbol yang kedua selepas kita dah belajar tentang simbol bagi unsur. Seterusnya kita lihat pula contoh yang pertama. Jadual di bawah menunjukkan contoh tata tanda yang mewakili hubungan antara set A, set B dan set C. Ini ialah jadual dan diberi unsur bagi set A 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan diberi pula unsur bagi set B 2, 4. Dan kita boleh bandingkan di antara unsur set B, 2, 4. Ada juga pada A, iaitu 2, 4. Apabila unsur dalam set B ada semuanya dalam set A, maka kita boleh katakan bahawa set B ialah subset bagi set A. Set B ialah subset bagi set A. Jadi dalam bentuk simbol kita akan tulis B ialah subset bagi A. Dan seterusnya apabila diberi satu lagi set iaitu set C, kita bandingkan pula unsur bagi set C, kita ada 2, 4 dan 6. 2 ada, 4 ada, tetapi 6 tiada dalam set A. Jadi di sini kita dapati unsur 6 tidak terdapat dalam set A. Maka set C bukan subset bagi A. Walaupun hanya ada satu sahaja unsur yang tidak ada, maka kita boleh katakan ia bukan subset bagi A. Jadi dalam bentuk hubungan kita tulis C bukan subset bagi A. Dan seterusnya kita akan bandingkan pula hubungan di antara set A, set B dan set C.
Okey, kita lihat pada unsur set A, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita akan semak hubungan di antara set A, set A dengan set C dan antara set A dengan set B. Sama ada dia ialah subset ataupun dia bukan subset. Jadi kita semak unsur 1, 3, 5 dalam set A tidak terdapat dalam set B dan juga set C. Okay, kalau kamu lihat untuk set B dengan set C, dia tidak ada unsur 1 ke 5 yang ada pada set A. Maka set A bukan subset bagi set B dan juga set C. Dan dalam bentuk hubungan kita akan tulis A bukan subset bagi B dan A juga bukan subset bagi C. Okay, untuk jadikan dia subset, semua unsur tersebut mesti ada dalam set yang diberi. Okay, seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua. Okay, contoh kedua. Okay, soalannya lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol subset atau bukan subset. Okay, dan diberi set A sama dengan A, U. Dan B unsur-unsurnya ialah A, E, I, O, U. Jadi soalan pertama, antara A dengan B. Okay, antara A dengan B, kita lihat A ada. Okay, dekat B pun ada. Jadi U dekat A ada, dekat B pun ada. Jadi semua unsur dalam set A ada dalam set B. Kita boleh tulis A adalah subset bagi B. Faham? Okey, soalan kedua. P ialah sisi 4 dan Q ialah segi 4 tepat, rhombus dan pentagon. Okey, unsur untuk Q kita ada tetapi unsur untuk P tidak ada. Jadi kita kena senaraikan dahulu unsur bagi P. Okey, jadi cikgu senaraikan unsur bagi P iaitu sisi 4 kita ada segi 4 tepat, segi 4 sama, segi 4 selari, rhombus, lelayang dan trapezium. Jadi soalannya ialah hubungan antara Q dan P. Jadi kita perlu semak adakah semua unsur dalam Q ada dalam P. Okey, jadi kita akan semak yang pertama. Yang pertama segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat ada pada Q, ada pada P. Okey. Rhombus. Okey, rhombus ada pada Q dan ada pada P. Dan pentagon. Pentagon ada tak pada P? Tidak ada pada P. Maka kita tak boleh katakan Q subset bagi P. Kerana ada satu unsur iaitu pentagon yang tidak ada dalam set P. Q adalah bukan subset bagi P. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat contoh 3. Bagaimana kita nak senaraikan semua subset yang mungkin bagi set yang diberi. Okey, katakan diberi set A, B. Okey, ada dua unsur. Jadi kita kena senaraikan semua subset yang mungkin bagi A, B. Jadi, apabila kita nak senaraikan semua subset, maksudnya kita kena pecahkan unsur yang ada. Okey, dan jawapannya ialah null, okay, set kosong, A, B dan AB. Maksudnya, yang pertama sekali, kita boleh tulis, okay, set kosong ialah subset bagi semua set. Jadi, untuk semua set, subset dia mesti ada set kosong. Okay, set kosong ialah set yang tidak ada unsur di dalamnya. Jadi kemungkinannya untuk set A, B, okay, yang pertama mungkin set kosong. Macam ni atau simbol dia macam ni. Ataupun boleh jadi hanya ada A sahaja. Okay. Ataupun hanya ada B sahaja, okay, sebagai subsetnya. Dan mungkin ada kedua-duanya. Okay? A dan B.
jadi kita ada 4 subset yang mungkin bagi set A, B. Okey. Seterusnya, kita lihat pula contoh yang keempat. Okey, contoh yang keempat, cikgu bagi contoh yang melibatkan unsur yang lebih banyak. Senaraikan semua subset yang mungkin bagi set nombor perdana yang kurang daripada 10. Okey, kita kena senaraikan dahulu apakah set nombor perdana yang kurang daripada 10. Jadi, cikgu senaraikan unsurnya ada 2, 3, 5, 7. Okey. Jadi yang pertama sekali, sebelum kita senaraikan semua subset yang mungkin, kamu kena ingat cikgu kata tadi, set kosong ialah subset bagi semua set. Dan mungkin juga yang pertama hanya ada satu unsur. Okey. Yang kedua, mungkin boleh jadi akan ada di dalamnya 2 unsur. Okey. Ataupun boleh jadi dia ada 3 unsur. Dan yang terakhir, boleh jadi juga di dalamnya ada 4 unsur. Okey, jadi kita lihat apa yang cikgu maksudkan di sini. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, jadi yang pertama sekali, kita lihat set kosong. Okey, set kosong mesti ada untuk subset. Jadi set kosong ialah subset bagi semua set. Jadi di sini kita lihat kepada yang cikgu terangkan tadi. Okey, yang cikgu terangkan tadi, kita lihat di mana. Okey, yang pertama ada 1. Okey. Ni 1. Hanya ada 1 unsur. Okey, kita ada berapa? 5. Iaitu set kosong. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Dan untuk 2 unsur, untuk 2 unsur tadi, mungkin 2, 3, yang cikgu senaraikan ni, 2, 3, 2, 5, 2, 7. Ataupun 3, 5, 3, 7, 5, 7. Okey, kalau kita tulis 5, 7 dengan 7, 5, perlu tak kita tulis dua-dua set ini? Okey, kita tak perlu ulang sebab apa? 5, 7 dengan 7, 5 melibatkan unsur yang sama. Jadi, kita kira sebagai set sama. Kita hanya perlu tulis sekali sahaja. Okey, jadi untuk 2 unsur dah selesai sehingga 5, 7. Untuk 3 unsur, kita ada. Okey, untuk 3 unsur, kita ada 2, 3, 5. Okey, ataupun 2, 3, 7. Ataupun 2, 5, 7. Ataupun 3, 5, 7. Okey, kita ada 4 untuk 3 unsur di dalamnya. Dan yang terakhir mestilah unsur yang sama, iaitu 4 unsur. 2, 3, 5, 7. Jadi, ini ialah contoh-contoh senarai subset yang mungkin bagi suatu set. Okey. Jadi, cikgu harap kamu boleh faham tentang subset yang mungkin bagi suatu set. Dan seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.